Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pencerahan untuk teman-teman yang berkesempatan bersama dengan saya. Doa saya agar anda semua sihat walafiat. Jangan lupa saudara like, share and subscribe. Apa khabar saudara Syah Ibrahim? Anda orang pertama. Saudara Syahrul Azam. Begitu juga dengan saudara Anwar Jubin. Waalaikumsalam. Saudara Mak Khairul Kamarudin. Saudara Zamari LC, selamat malam. Saudara Junaidi Adi, waalaikumsalam. Saudara Mustafa Ilyas, Alif Ya Min Boya. Alif Ya Min Ayam, Ayam Boya. Lah tu tak saudara. Khabari Pak, waras. Apa khabar saudara Joka? Waalaikumsalam. Saudara Nur Rashid, terima kasih. Acik Warisan, selamat malam. Begitu juga dengan saudara Kamal Zaman dari Jempol, Negeri Sembilan. Apa lah khabar ya? Openg Temu, apa khabar? Daripada Sarawak. Satria Setiawan daripada Mengelembu. Saudara Puan Norella, Acik Warisan, selamat malam. Saudara Azizul, Mak Yusof. Begitu juga dengan saudara Azizul dari Bangsa, ya. Cik Edin, selamat malam. Cik Norella, saya nak join dengan saya tak boleh. Saya dah bercakap, Puan. Apa khabar? Rosni Kuringot, Roypa, Manlin, Wan Lah, Bob Azhar. Saya nak buat live bersama dengan saya tak reti. Saya minta maaf, saudara. Saudara Hashim Alias, apa khabar orang Melaka? Saudara Nasir, terima kasih. 3 kuntum bunga yang indah. Saudara Hafizi Abdul Malik, Waalaikumsalam. Puan Intan Zalinda, terima kasih. Ina Madina, Raja Kamal Raja Baizan, apa khabar? Orang Sungai Petani ku, Jaka Linglung, Mat Syukri, Man Pisang, Rubidin, apa khabar Bi? Doa saya bahagia. Saya SL, Absorber. Engku Rahim, apa khabarku? Doa saya anda sihat. Samad Lon, Puan Nur Maria, apa khabar? Abu Bakar, Saudara Ramli Karim. Begitu juga dengan Saudara Puan Zakiah Yusof. SL Absorber, dia kata, jangan lupa. Dia minta supaya teman-teman semua like, share and subscribe. Saudara Azmi Omar daripada Mindef. Mindef tak ada tanam sayur lah, ya. Saudara Anton, Muhammad Asri, Dir, Ramli Abdul Rahman, Teratai Selasih. Hebat nama tu. Dari Kelantan. Saudara Dr. Ahmad Umazi, apa khabar dok? Moga sihat. Saudara Milah Zulaika, Mazlin Makjani, Muhammad Hashim, Muhammad Din, Sarbani Ujang, Saudara Kuih Seruh, dari Pahang. Pak Chu, apa khabar? Raja Kamal Zabaizan, SS Service, Rosni Kurungot, Akilah Akidah, Jo Chawi. Apa khabar Jo? Bola sepak wanita? Saya tak tengok. 0-5. 5 Bangladesh balun kita. Muhammad Hashim, Saudara Mudin Kelantan. Apa khabar orang Kelantan? Moga sihat walafiat dah. Sailah Bahari. Ini Puan Syarifah Hafifah. Selamat malam. Begitu juga SAB Hakim Jabar. Saudara Muhammad Hashim, Muhammad Din. Banyak gambar tu Saudara Mudin Kelantan, ya. Saudara Ali Muhammad, salam dari Port Dickson. Begitu juga teman-teman yang lain yang tak sempat saya santuni, saya mohon maaf, akan saya santun usai pencerahan saya malam ini. Saudara, jangan lupa yang saya perlukan daripada anda ada like, share dan subscribe. Subscribe-nya di Facebook, juga di Instagram, supaya jika berlaku kekacauan ataupun gangguan, bolehlah terus ke Instagram, ya. Saudara Tailong, SAB Hakim, Saudara Azrul Jali, Yaumun Waras, Azli, Saudara Awal Yusof di Instagram, Saudara Kamal Syamsuddin. Terima kasih. Teruskan saudara like, share and subscribe. Saudara, baik, saya tak boleh tunggu banyak masa kerana malam ni panjang, banyak cerita ni. Tengah marah ni saudara. Puan Rosni Kuringot, Saudara Zamairin Yusof. Memang tengah terbakar ni, yuk. Baik, saudara, hari ini hari Khamis, malam Jumaat, malam Sibur Rahmat. Saya mengharapkan teman-teman ada kesempatan berdoalah, saudara. Ya, Saudara Hashim Alias dari Melaka, berdoalah kepada Allah SWT agar segala permasalahan yang kita hadapi ini dapat diuraikan. Hari ini 23 Jun, saudara. Dah 23 bulan Jun. Masa berjalan begitu pantas sekali. Dan ini menurut saudara Rio daripada Industri Melaya, ini merupakan hari yang ke-825
negara kita masih lagi belum ada usainya serangan daripada COVID-19. Kerana menurut Saudara Rio, semalam jangkitannya naik mencanak. Naik mencanak sebagaimana harga barangan di pasaran pencanak, ertinya virus corona pun menyerang kita mencanak. Daripada 1921 dan meningkat kepada 2425, menjadikan jumlah keseluruhan warga kita yang dijangkiti oleh virus corona sudah pun 4,547,051 orang warga kita yang dijangkiti oleh virus corona, saudara. Dan kabar daripada Rio, semalam ada 2 kematian. Dari segi gambaran yang diberikan oleh Rio, terdapat peningkatan, saya nampak menggusarkan saya, iaitu terdapat 12 negeri peningkatannya. Banyak, saudara. Susut cuma di 4 negeri. Sementara di Selangor meningkat yang begitu tinggi, itu daripada 714 mencanak naik kepada 1055 jangkitan, saudara. Dan wilayah persekutuan walaupun ada susut, tapi angkanya masih lagi 515. Sabah yang menggusarkan kita juga. Mungkin musim hujan di Sabah, saudara. Sabah tiba-tiba daripada 96 meningkat kepada 125. Pulau Pinang memang tak cerai, saudara. Memang tak cerai di Pulau Pinang. 125 terus meningkat kepada 148. Begitu juga di Perak. Apa hair ni, Mikema. Daripada 98 tiba-tiba naik kepada 113. Ini agak mengerikan. Sementara itu, negeri-negeri lain, walaupun ada peningkatan, tetapi masih lagi bertahan di bawah angka 100. Saudara, paling penting sekali, saudara, jagalah kesihatan kita, jaga penjarakan sosial, dan seandainya anda keluar rumah dan sebagainya, bila balik rumah, pastikan anda membasuh tangan dengan sabun. Begitu juga lebih baik jaga kebersihan keluarga kita. Ya, saudara. Saudara, terima kasih SL Service minta jasa baik kawan-kawan semua. Tolonglah share-share. Terima kasih saudara SL Service Absorber, saudara. Dan saya juga mendapati daripada kiriman, dari saya baca daripada Malaysia Kini, dia kata bahawa Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin telah pun menyarankan supaya golongan yang layak untuk mengambil dos penggalak kedua vaksinasi COVID-19 ini harus melakukan vaksinasinya, kerana beliau menyatakan bahawa gelombang baru dalam menghadapi gelombang seterusnya, gelombang baru COVID-19. Menurut Khairi Jamaluddin, ramalan terhadap satu lagi gelombang jangkitan COVID-19 adalah berdasarkan kepada perkembangan epidemiologi di negara-negara lain. Jadi, dos penggalak kedua amat digalakkan, terutama bagi mereka yang berusia 60 tahun ke atas, serta mereka yang mengidap penyakit kronik. Kerana kita tahu, walaupun kes COVID-19 kini terkawal, namun katanya kes itu akan tetap berlaku. Datang dan pergi, pasti ada gelombang yang datang dari semasa ke semasa. Mungkin dalam tempoh 2 hingga 3 bulan mendatang, kita akan mengalami gelombang baru. Itu kata Menteri Kesihatan. Bukan kenyataan saya, kenyataan Menteri Kesihatan katanya. Tadi itu kerajaan telah mengumumkan bahawa beberapa kumpulan akan layak menerima dos penggalak kedua pada bulan April, termasuk individu berusia 60 tahun ke atas. COVID negara ini katanya berlegar di antara 1,500 hingga paras 2,000 sehari. Sejak 14 hari kebelakangan ini. Saudara, jagalah kesihatan saudara dan pastikan keluarga kita sentiasa selamat. Dah keadaan sekarang ni dengan barang yang mencanak, janganlah pula virus corona juga terus mencanak, saudara. Ya, saudara Hazrul, Rozanil, Madam K di Instagram, saudara N. Abdul Bakar, saudara Raja Rosli, Raja Sulung, apa khabarku? Jangan malu-malu ku. Like, share dan subscribe. Ya, saudara? Baik. Kita masuk segmen e-commerce. Minta izin, saudara. Dalam keadaan susah begini, meniaga lah. Saya harus mewawarkan produk saudara agar kita dapat berniaga, saudara. Dan kalau anda mempunyai produk, jangan lupa hubungi Al-Azhar di talian 011 330 41241, saudara. Azhar lain tak ada, aroma setangi, bakur dan juga parfum dari Timur Tengah. Saudara, wangi. Ingat, saudara, kalau rumah kita aromanya wangi, itulah kegemaran para malaikat dan kebencian para syaitan. Al-Azhar juga, ini dia ada Al-Bakurnya yang baru ni produk. Memang saya pakai yang ni, saudara. Aroma rumah saya aroma wangi, saudara.
Dan dia juga memasarkan gula O untuk kesihatan. Supaya gula O ni tanpa kalori. Setitik ataupun sedikit saja sudah cukup untuk memaniskan makanan. Kalau tak dapat dengan Al-Azhar, jangan lupa hubungi Siti Farehah di talian 017 711 4300. Jangan lupa Siti Farehah, dendeng manis Siti Farehah, saudara. Dan harganya, walaupun harga barang naik meningkat, katanya dia masih lagi mengekalkan harga lama. Dan untuk teman-teman di sekitar Lembah Kelang, untuk mendapat buah-buahan, elok kita makan buah-buahan dalam musim-musim begini, boleh hubungi Syauqi di talian 012 357 5703. Harga buah-buahan itu di bawah harga pasaran. Dan akhir sekali, saudara, tentulah makanan kegemaran saya, popiah sira Lady Maria. Rasanya pedas, rangup dan manis. Sila hubungi Nizam di talian 009 435 1203. Itu, saudara, sikit saja untuk pencerahan e-commerce. Baik, saudara, kita masuk sedikit dalam segmen naluri kehidupan, saudara. Sebenarnya, saudara, kualiti amalan kita ni bergantung pada kualiti hati pelakunya. Setiap kali kita melakukan satu perbuatan, maka hati akan menentukan itu amalan baik atau sebaliknya. Macam berderma contohnya, ya. Ia merupakan amalan yang baik, tapi sekiranya dilakukan dengan niat untuk menunjuk-nunjuk, ini maka amalan baik itu akan bertukar menjadi riak dan hukumnya berdosa, saudara. Begitu juga solat. Pada zahirnya, solat memang amalan yang dituntut, amalan yang mulia. Namun, sekiranya hati orang yang melakukan solat kerana ingin membesarkan dirinya, bukan untuk membesarkan ilahi, maka solat itu bukan lagi amalan yang mulia. Maka hati-hatilah, saudara, menjaga hati kerana amalan yang sebesar gunung sekalipun tidak akan bernilai, walaupun sedebu pun nilainya sedikit, kerana jika diamalkan tanpa ikhlas. Kerana pernah diberitakan sebagaimana seorang yang rajin bersolat pada waktu malam dan berpuasa sunat. Tetapi baginda Rasulullah SAW mengatakan dia adalah ahli neraka kerana lidahnya suka mencela jirannya. Jadi, saudara harus menjaga lidah kita, jangan mencela orang. Jawabnya adalah kerana hatinya masih kotor. Walaupun ibadahnya banyak, dalam konteks yang sama, Rasulullah SAW pernah menegaskan bahawa tidak akan lurus keimanan seseorang sehingga lurus hatinya. Dan tidak akan lurus hati seseorang sehingga luruslah amalannya. Saudara, itu yang sempat saya nyatakan dalam naluri kehidupan kita, saudara. Baik, saudara. Usai naluri kehidupan, saya menyantuni mutiara kata kiriman sahabat kita, saudara Cikgu Hibil. Katanya, manusia yang paling takut kepada Tuhannya adalah orang yang lebih mengenali dirinya dari Tuhannya. Bila dia bukan dari dan Tuhannya. Manusia yang paling takut kepada Tuhannya adalah orang yang lebih mengenali dirinya dan Tuhannya. Jadi kita kenali diri kita. Bila kita kenali diri kita, kita adalah hamba Allah, saudara. Kerana itu kita selalu kena beramal. Ingat, saudara, jangan kita membesarkan diri. Tiada benda yang besar di dunia ini melainkan ketakwaan dan melainkan kuasa Allah SWT. Ini adalah petikan daripada Imam Ghazali, saudara. Saya harap kita dapat menjadikan mutiara kata, naluri kehidupan sebagai tauladan dan juga untuk ikutan kita dalam kehidupan kita sehari-harian. Hari-hari saya tetap menyatakan kepada pimpinan negara supaya jangan berbelanja tanpa had. Kalau negara berbelanja tanpa had, maka tentulah negara kita akan muflis. Ya, Saudara Zainal bin, Puan Sarina, Manpol, Saudara Mat Zaki, Saudara Kumat Kamit, Tok Putih. Saudara SL Service dia minta menolong kawan-kawan, dia kata. Semua tolonglah share. Betul, saudara. Saya minta, lain tak ada. Tidak ada lain yang saya pohon daripada anda adalah like, share dan subscribe. Tapi kalau negara berbelanja tanpa had, maka negara akan muflis. Anda tidak akan muflis hanya kerana share dan subscribe. Jangan lupa, saudara, ya. Saudara Napcah Shah, Osana, terima kasih. Juga untuk teman-teman yang disayangi dan disantuni, ya, Puan Siti Fatimah, Osman Kunet. Baik, saudara. Bicara malam kita malam ini, saudara, adalah bukan ini pinta kami. Saudara, apa yang saya maksudkan bukan ini yang kami pinta, kita santun dulu pantun Pak Nazir, saudara.
Sebab Pak Nazil, Saudara Mat Zaki, Saudara Sajiput, Saudara Nasir, sentiasa menghantar kiriman pantunnya setiap hari pada kita. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Nazil kerana sanggup dan bersedia berkongsi pantunnya, teguran, sindirannya. Kata Pak Nazil, ubi kayu belimbing besi, durian sepangsa, dimakan sudah. Pemimpin Melayu, juara korupsi. Rakyat sebangsa menanggung padah. Dalam musim-musim durian ni pun, Pak Nazir cerita pasal durian. Tapi dalam durian itu dia menegur. Ubi kayu belimbing besi, durian sepangsa dimakan sudah. Pemimpin Melayu, juara korupsi. Rakyat sebangsa menanggung padah. Beliau mengingatkan supaya jangan kita terjebak dalam korupsi. Saudara Nasir, Kekanda Zain. Katanya lagi, naik perahu ke Tanjung Gelam, tinggal kereta di tepi tiang. Sudah tahu hari dah malam, mengapa dikata masih siang? Ini bidalan ataupun ini sindiran Pak Nazir. Dah tahu hari malam, zaman susah sekarang ni. Jangan kita rasa kita senang. Dia pimpinan masih lagi degil. Itu masalahnya. Jadi kata Pak Nazir, naik perahu ke Tanjung Gelam, tinggal ke kereta di tepi tiang. Sudah tahu hari dah malam, mengapa dikata masih siang? Berpijaklah di bumi nyata. Itu maksud Pak Nazir. Terima kasih Pak Nazir atas kiriman pantun yang begitu berarti dan bagi saya cukup padat sindirannya. Bagaimanapun, sebelum saya meneruskan saudara, kita Noridah Kamaruddin daripada Ipoh ni, nampaknya COVID coming soon. PRU 15 harus ditangguhkan. Tak tahulah saya, saudara. Okey, saya harus mengingatkan anda. Seperti biasa, sebab ini saya harus menjaga juga diri saya, saudara. Sebab kadang-kadang apa yang anda lakukan boleh merosakkan saya, boleh menyusahkan saya, saudara. Jadi kepada mereka yang menyunting semula live saya ini dan dimasukkan ke dalam channel YouTube atau mana-mana channel sekalipun, maka semua itu adalah tanggungjawab anda. Saya tidak bertanggungjawab. Begitu juga dengan setiap kata-kata ataupun komen yang anda lakukan. Saudara, itu tanggungjawab anda. Saya tak mampu untuk memantau ataupun menilai ataupun menyunting semua itu. Jadi sebab tu saya harap saudara, kalau boleh gunakanlah bahasa yang baik. Memang saya tahu saudara tengah marah, tapi janganlah lampiaskan amarah saudara itu di halaman saya. Berbahasalah dengan bahasa harmonis. Ingat saudara, ini pencerahan politik. Matlamat saya tidak lebih dan tak bukan hanyalah sekadar untuk memberi informasi supaya warga kita berinformasi, saudara. Ingat, kita warga cinta damai yang sentiasa menyantuni semua persoalan secara harmonis, saudara. Berbalik pada cuaca, memang pun sekarang ni cuaca memang tidak menentu, saudara. Masih lagi petang, dah hujan, subuh-subuh kadang hujan, kemudian panas, hujan, panas, sejuk, membuatkan kita boleh mudah dijangkiti oleh penyakit sama ada demam ataupun sema. Ni pun saya pun ni dah mula rasa hidung tersumbat. Tapi kerana janji saya dengan anda, saya harus melaksanakan janji saya. Jam 9.30 malam, saya tetap akan menemui anda di Facebook ataupun di Instagram. Yang saya minta daripada anda tidak lain tak bukan like, share dan subscribe. Itu saja, saudara. Baik, saudara. Biar kita terus masuk Giat 5 lah, saudara. Sebab saya melihat menurut Persatuan Pengguna, mereka sudah pun menzahirkan kenyataan kerana apabila keputusan kerajaan tidak meneruskan harga kawalan siling ayam, telur ayam dan subsidi minyak masak yang tulen bagi pek kemasan botol mulai 1 Julai ini, ia disifatkan sebagai satu kegagalan Putrajaya menjaga kebajikan rakyat berkaitan dengan sekuriti makanan. Jadi menurut Presiden Gabungan Persatuan Pengguna Malaysia atau FOMCA, N. Marimutu, katanya dasar pertahanan negara sejak 1984 yang seharusnya mampu menangani krisis bekalan makanan dalam jangka panjang telah gagal. Itu yang saya katakan. Saudara Puan Sailah Bahari, hati pun panas. Memanglah semua orang tengah panas ni, saudara. Dan seperti mana kata N. Marimutu, dasar pertanian negara yang kita telah wujudkan sejak tahun 1984 sepatutnya mampu menangani krisis bekalan makanan dalam jangka masa panjang. Tapi ternyata ia gagal, saudara. Kerajaan nampaknya tidak ada pelan jangka panjang
berhubung sekerti makanan dalam negara. Walaupun sekarang ini kita ada dasar pertanian yang mampan, ia tidak cukup kerana kegagalan perancangan di pihak kerajaan. Itu bukan kata saya, kata Presiden FOMCA M. Marimutu. Jadi menurutnya lagi, ini semua kegagalan polisi kerajaan, bukan kegagalan rakyat. Kerajaan tak boleh lepas tangan dengan hanya menarik subsidi. Sektor pertanian negara didasari oleh Dasar Pertanian Negara 1984 hingga 1991. Itu Dasar Pertanian Negara 1. Kemudian Dasar Pertanian Negara 2, 1992 hingga 1997. Kemudian Dasar Pertanian Negara ketiga, 1998 hingga 2010. Dan Dasar Agro Makanan 2011 hingga 2020 sebagai kesinambungan kepada Dasar Pertanian Negara. Tapi ternyata gagal, saudara. Dan semalam Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Haiwan Pengguna kemarin memutuskan bahawa harga kawalan siling, ayam, telur ayam dan subsidi minyak masak bagi pek keemasan botol tidak akan diteruskan. Itu kenyataan daripada menterinya, Alexander Natalinggi. Dan mengulas lanjut, Marimutu menjangkakan majoriti harga barangan asas akan meningkat sehingga 20%. Tidak mustahil harga barang asas akan naik selepas subsidi ini ditarik balik pada 1 Julai nanti. Dan mungkin juga akan naik lebih lagi bagi setengah barangan katanya. Ini kekhawatiran FOMCA. Ya. Jadi semua-semua subsidi ditarik adalah subsidi asas, bukan subsidi mewah. Apa yang kerajaan boleh buat dalam tempoh jangka pendek ini? Kalau sepatutnya, tunda saja projek mewah untuk pastikan sekuriti makanan stabil. Kerajaan kena pastikan makanan cukup. Pastikan makanan cukup di atas meja. Jika tidak, maka jenayah, kes kecurian, masalah sosial, perceraian, bunuh diri dan sebagainya pasti akan berlaku. Jadi kerajaan tidak harus lepas tangan. Sebab itu saya juga melihat bagaimana menurut laporan daripada media sosial MD Deadline yang ditulis oleh saudara Fazli Radi. Dia kata belum pun sampai bulan Julai, minyak kampit sudah susah nak dapat. Akhirnya, Perdana Menteri menghadapi kecaman yang hebat dari rakyat. Menurut laporan daripada MD Deadline, rakyat dilihat tidak berpuas hati dengan kegagalan kerajaan memastikan bekalan minyak masak kampit mencukupi di pasaran. Sebab itu, muka buku rasmi Perdana Menteri disimbah dengan kecaman selepas kerajaan mengumumkan tiada lagi subsidi minyak masak bagi kemasan botol. Selain dalam masa yang sama, tiada lagi harga kawalan siling untuk ayam dan telur. Minyak masak paket tak nampak dijual dah sekarang. Banyak tempat dah tak ada. Jadi penyangak pula menyembunyikan stok itu. Jadi di manakah pemantauan pihak kerajaan? Ini yang saya katakan. Anda boleh buat kata, okey, minyak yang pack, yang RM2.50 itu, yang bersubsidi itu ada. Tapi mana dia? Sekarang ni susah nak dapat. Dan akhirnya rakyat terpaksa beli yang botol, yang tidak bersubsidi. Sebab itulah rakyat merayu agar kerajaan dapat meneliti semula pemansuhan subsidi minyak masak bagi pek kemasan botol. Ini bagi mengelak rantaian kenaikan harga makanan. Memandangkan mulai 1 Julai, peniaga makanan tentunya akan mula beralih kepada minyak paket berbanding dengan botol. Dan minyak paket ini tidak dapat untuk dicari. Minyak botol malam tadi pun, kata MD Deadline tu, di banyak kedai dah tak ada stok. Minyak paket susah nak beli sebab ramai yang cari. Harga makanan pasti akan naik. Jadi orang ramai mula mempersoalkan sejauh mana kerajaan berusaha menangani pihak yang tidak bertanggungjawab yang menyorokkan minyak masak bersubsidi dalam kampit. Jadi sekarang ni tak tahulah siapa yang buat kerja dan siapa yang tak buat kerja. Itu keluhan seorang peniaga bernama Adam Kamordin. Jadi sehubungan dengan itu, rakyat merayu agar kerajaan meningkatkan pemantauan ke atas kes-kes mereka yang menyembunyikan minyak bersubsidi agar tidak terus berlaku. Ini penyangak-penyangak ni masih ramai lagi, saudara. Jadi Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Haiwan Pengguna harus meningkatkan pegawainya. Semalam saya dah katakan, explore. Teruskan di seluruh negara.
Kata sebab menurut kenyataan Perdana Menteri semalam, dia kata minyak ada cukup. Kononnya kata ada 60 juta tan minyak. Mana dia? Minyak yang bersubsidi ni. Kalau dah tak dapat di pasaran, pastikan tidak ada berlaku sebarang benda-benda yang menyorok. Dan saya agak bersetuju dengan kenyataan Datuk Seri Najib. Apabila beliau menulis dalam muka bukunya, dia kata, kalau sekadar bantuan RM100 dan RM50 untuk mengatasi masalah kenaikan harga barang ini, dia kata tak memadai. Ramai katanya yang mengamuk semalam dengan pengumuman pemberian tambahan bantuan keluarga Malaysia oleh Perdana Menteri yang cuma sebanyak RM100 bagi keluarga dan RM50 bagi individu. Tapi kalau RM500 ke ataupun RM250 tu mungkin lega sedikit. Ini RM50 dan RM100. Ini keadaan setara. Pemberian RM100 dan RM50 masing-masing bagi keluarga dan bujang yang diumumkan oleh kerajaan semalam katanya berdasarkan daripada penjimatan pemansuhan subsidi ayam yang dikenakan pada Februari 2022. Saya tak tahulah saya melihat benda ini tidak ada logikanya. Dan saudara, di saat rakyat meratapi kesukaran, kesempitan hidup yang sedang akan mereka alami bermula 1 Julai nanti, ya saudara. Saudara Kapal Rudin dia kata sibuk nak komplain, tak nak bagi idea. Kita bagi idea lah ni, kurangkan. Alamak. Kenapa lah? Kadang-kadang saudara mengundang supaya orang marah, saudara. Kerana sekarang saudara, di saat rakyat meratapi kemurungan dan kemelut kehidupan, hari ini dikabarkan pula ini yang membuatkan rakyat bertambah-tambah terbakar hatinya. Katanya bahawa pemegang saham syarikat Felda Global Venture kabarnya mengadakan mesyuarat hari ini, tapi saya tak tahu keputusan macam mana. Belum ada pernyataan yang jelas. Katanya bahawa mesyuarat tersebut mahu menaikkan allowance untuk pengurusi lembaga pengarahnya dari RM330,000 setahun kepada RM480,000. Tabakar yuk. Rakyat dengar tabakar. Benar. Harga minyak sawit dah naik. Tapi yang penting, biarlah nikmat atas kenaikan harga minyak sawit itu dinikmati oleh peneroka Felda. Bukan mereka yang menjadi chairmannya, lembaga pengarahnya. Mereka dah cukup selesa. Ini yang saya katakan tidak langsung memikirkan soal rakyat. Saudara lihat sendiri. Ya, saudara. Ini pengurusi ini saya pun tak faham. Presiden Republik Rakyat China, saudara. Dia punya pendapatan setahun, dia cuma $22,000. Sekitar lebih kurang RM90,000 saja. Kalau dia tengok pengurusi ini dengan gaji RM480,000 setahun, dia pun ketawa kat Malaysia kita ni. Apa punya orang kat Malaysia ni? Itu keadaan, saudara. Sedangkan dia sebagai Presiden atau Perdana Menteri negara China yang rakyatnya berbilion, saudara. Ramai negara besar. Dan sekarang ni menjadi kuasa ekonomi pertama di dunia. Tak sedar-sedar ke kita ni? Ya, saya melihat macam mana dilaporkan dalam Malaysia Deadline juga, tulisan saudara Nasuha Rahman. Dia kata agenda Mesyuarat Agung FGV Holding yang merupakan syarikat gergasi minyak sawit yang dijadwalkan berlangsung pada hari ini, katanya antara lain menaikkan allowance tahunan pengurusi kepada RM480,000. Perkara itu dimaklumkan oleh Adun Ketari yang Syafura Osman, di mana beliau berkata allowance tahunan pengurusi Datuk Zulkifli Wahab yang juga Ketua Pengarah Felda dinaikkan dari RM300,000 kepada RM480,000. Iaitu kenaikan sebanyak RM180,000. Jadi, syarikat gasi minyak ini dimiliki 80% oleh Felda. Katanya mereka mengetengahkan 6 agenda. Tapi agenda pemesyuarat itu adalah untuk memenuhkan poket mereka yang berkuasa saja. Saya lihat juga, biarlah saya bercakap terus terang, walaupun beliau adalah ahli parlimen daripada Parti Keadilan. Bagi saya, kalau mereka menyatakan perjuangan untuk rakyat, saya harus santun. Saudara Hassan Abdul Karim, ahli parlimen dari Pasir Gudang. Beliau menyanggah terus, dia kata ahli pengarah, ahli lembaga pengarah FGV dilihat seolah-olah mengkhianati peneroka-peneroka Felda. Kerana dari 9 agenda Mesyuarat Agung hari ini, katanya agenda nombor 2 hinggalah agenda nombor 6 difokuskan hanya kepada meluluskan usul untuk membayar allowance kepada ahli lembaga pengarah FGV. Allowance yang dibayar pula katanya amatlah tinggi dan lumayan.
jumlah allowance tahunan yang dibayar kepada ahli lembaga pengarah. Dia kata, macam dia nak mencarut lah, saudara. Itu keadaannya. Sedangkan FGB dimiliki sebagian besar sahamnya oleh Felda. Fungsi FGB untuk membantu Felda dan juga membantu kerajaan dalam menolong peneroka-peneroka Felda dan generasi kedua atau generasi ketiga dalam mengatasi masalah sosial di tanah rancangan Felda. Itu matlamat FGB diwujudkan. Jadi antara masalah besar yang dihadapi adalah masalah hutang, pendapatan yang tidak terjamin, pembangunan kebun dan tanam semula. Kerana pada tahun 2019, Kerajaan Pakatan Harapan katanya telah membentangkan kertas putih di Parlimen untuk menyelamatkan peneroka-peneroka Felda. Tapi amatlah malang dan sungguh tidak bertanggungjawab jika ahli-ahli lembaga pengarah FGB pada mesyuarat agung mereka hari ini hanya membincangkan, membentang dan meluluskan allowance mereka sendiri. Jadi, Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri dan pengurusi Felda, Tan Sri Idris Yusof perlu campur tangan dalam perkara ini supaya tidak membenarkan ahli lembaga pengarah syarikat-syarikat berkaitan kerajaan GFC seperti FGV ini secara tamak dan tidak amanah mengaut faedah dan ganjaran. Rakyat Felda dan anak-anak mereka perlukan pembelaan. Penyelewengan ahli-ahli pengarah perlu ditamatkan segera. Itu kata daripada saudara yang berhormat saudara siapa tadi tu? Hassan Karim, ahli parlimen Pasir Gudang. Saya tahu beliau adalah ahli parlimen dari Parti Keadilan. Walaupun mereka dari Parti Pembangkang, saya tengok kalau itu memperjuangkan untuk rakyat, kita perlu. Contoh ni. Saudara. So, bagi saya, saya dapat juga kiriman daripada Raja Abdullah. Awal-awal pagi tadi, saya tengok Allah penuh hari ni saya punya telefon. Teman-teman berkirim. Dia kata apabila Datuk Ismail Sabri melengah-lengahkan PRU 15, UMNO dan rakyat akan menghukum. Jadi persepsi rakyat, kerana seolah-olah pemimpin UMNO lemah dan lembik. Itu kata Raja Abdullah. Dan secara tiba-tiba pengumuman itu dibuat, maka rakyat terpinga-pinga. Dalam keadaan sekarang ni, apakah UMNO akan kena tempias? Dalam keadaan begini, saya nak ucapkan terima kasih lah pada Datuk Ismail Sabri sebagai naib Presiden UMNO. Kerana beliau tidak peka tentang keadaan politik. Kalau benar pilihan raya nak diadakan segera, maka beliau dah menyumbang kepada hakisan sokongan rakyat pada UMNO. Suka tak suka, kena terima saudara bahawa beliau Perdana Menteri. Dan orang melihat kerajaan hari ini, banyak orang melihat kerajaan UMNO. Walaupun kita tahu bahawa kerajaan hari ini bukan kerajaan UMNO. Ini kerajaan campuran. Kerajaan campuran parti-parti yang saling bermusuh antara satu sama lain. Daripada Parti PAS, daripada Parti Gerakan, daripada Parti Keadilan, daripada Parti Amanah, daripada Parti PBM dan UMNO. Tapi kerana Datuk Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri, tempiahnya memanglah banyak kena pada UMNO. Jadi inilah keadaan saya bila mereka bergabung dengan musuh-musuh yang menjadi kerajaan. Jadi isu penarikan subsidi barangan keperluan rakyat ini merupakan isu besar. Bukan main-main saja, ini soal kehidupan rakyat. Rakyat pasti marah. Kerana kehidupan mereka lebih parah. Tambah-tambah lagi kita nak menghadapi pilihan raya. Jadi kita tak boleh fikir ke? Why they cannot brain with all this thing? Bagi saya melihat. Kerana yang menaikkan atau menarik subsidi itu datang daripada kalangan menteri. Apakah Datuk Ismail Sabri tidak dapat terfikir benda begitu? Sebab itu saya juga menerima kiriman daripada Pertubuhan Melayu Keluang, iaitu Datuk Tuan Haji Ramli Abdul Rahman. Dia bukan hanya mengirim kiriman, dia telefon saya 2-3 kali, menzahirkan kebimbangan Pertubuhan Melayu Keluang melihat keadaan yang melanda negara secara tiba-tiba. Dah elok dah. Apabila kita mengadakan pilihan raya Melaka, alhamdulillah UMNO Barisan Nasional mendapat keyakinan rakyat. Bila pilihan raya di Johor begitu mendapat kemenangan besar, sepatutnya diadakan pilihan raya. Tapi tiba-tiba dengan berita yang begini, Pertubuhan Melayu Keluang merasa ragu. Ini bukan satu berita yang boleh menaikkan keyakinan rakyat pada UMNO Barisan Nasional. Malah ini akan mengakiskan. Sebab itu dia kata, selamat. Tadi dia hantar kiriman, salam, selamat malam. Tadi saya dan ahli jawatankuasa Pertubuhan Melayu Keluang, kami mengadakan mesyuarat. Kami merasa sudah sampai masanya, katanya, bahawa Perdana Menteri segeralah bubarkan Parlimen. Jangan tunggu lagi lama, lagi merepek ni, saudara.
Rakyat dah tak tahan lagi. Harga barang naik terus dan subsidi dimasukkan. Kenapa Perdana Menteri selalu cakap tak semua bikin? Itu bukan kenyataan saya, saudara. Kenyataan Pertubuhan Melayu Keluang. Kami sebagai NGO, sebagai pertubuhan, persatuan, amat berharap cepat-cepatlah bubarkan Parlimen. Dia kata kerana Pertubuhan Melayu Keluang bimbang nanti rakyat hilang kepercayaan kepada parti kita. Saya katanya dan semua ahli jawatan kuasa dan ahli Pertubuhan Melayu yang lain menyokong penuh pada perjuangan demi untuk kemantapan rakyat. Itu kiriman saya terima. Dan lebih teruk lagi saya. Sahabat saya, Datuk Abdul Rahman daripada Taman Tar. Lagi teruk saudara. Dia kata semakin hari, semakin ramai rakyat yang memaki hamun Perdana Menteri. Saya kecewa dan saya sedih. Nak kata kecewa tak boleh buat kalau itu yang ditempahnya. Saya sedih, saudara. Inilah Perdana Menteri yang mengalami satu cemuhan. Saudara, bukan sikit-sikit. Kalau saudara tengok dalam muka buku, dalam Facebook, dalam Instagram, dalam YouTube, maki hamun, saudara. Saya sedih. Dah tak ada lagi batas-batas budaya kita menyantuni dengan bahasa yang molek-molek. Tak ada dah, saudara. Siap dengan maki hamun dan carut-mencarut, saudara. Bila keadaan begini, saya tak tahulah, dia kata. Timbullah kenyataan bahawa ini kurang cerdik lah, lembik lah, tak boleh. Sebab itu dia kata tak boleh tahan dah. Lagi dia melambatkan pilihan raya ini, dia kata lagi hancur. Sebab itu, menurut Datuk Rahman, dia kata Parlimen harus dibubarkan segera. Malahan katanya, saya betul-betul marah dengan Perdana Menteri ini. Kerana, ini tambahan lagi. Kerana ada pula warga-warga emas dan orang-orang kurang upaya yang memohon bantuan daripada Jabatan Kemajuan Masyarakat, tak dapat. Tapi bantuan ke keluarga Malaysia, banyak yang telah pun ditolak, digagalkan. Malahan ada kes yang dah bankrupt, yang dah muflis pun tak dapat. Betul-betul mereka menyusahkan rakyat. Itu kata Datuk Rahman. Dia kata, saya tak faham. Kerana Perdana Menteri mengatakan bahawa ada disediakan bantuan keluarga Malaysia, tambahan RM100, menyediakan daripada RM500 dan sebagainya, saudara. Tetapi, dia kata, saya tak faham. Kenapa Lembaga Hasil Dalam Negeri dan Kementerian Kewangan menyusahkan. Mereka menggagalkan permohonan rakyat yang dah ramai miskin ni. Bantuan keluarga Malaysia, apa benda punya bantuan? Antara alasan-alasan yang gagal dikatakan yang diberi pada pemohon ialah kamu tak layak dapat bantuan sebab kamu ataupun pasangan kamu ada nama dalam SSM. Ada syarikat lah maksudnya. Itu ataupun ada nama dalam Lembaga Hasil Dalam Negeri ataupun dalam Kementerian Kewangan. Jadi lupa ke mereka? Tahun 2020 hingga 2021, bencana COVID-19 melanda negara. Rakyat tiba-tiba jatuh miskin. Kerana mereka tak boleh bekerja. Mereka tak boleh nak berniaga. Kenapa Lembaga Hasil Dalam Negeri dan Kementerian Kewangan tak tanya soalan, boleh bertanya pula soalan-soalan yang sebab bodoh begini? Sistem yang ada sekarang begitu canggih. Takkan tak boleh buka, takkan boleh tengok akaun pemohon. Tengoklah akaun bank mereka. Mereka sekarang ni memang benar-benar miskin. Kalau tidak, mereka pun tak nak minta. Sebab rakyat kita bukanlah rakyat pengemis. Tapi cara mereka melayan seolah pengemis. Rakyat dulu senang lenang, kaya raya. Tapi bila datang Perdana Menteri ke-8, dikurungnya rakyat, kemudian ada darurat lagi. Dia bolehlah kerajaan berbelanja waktu tu 600 bilion kononnya. Yang susah menderita rakyat Malaysia. Ramai yang muflis. Saudara. Saya tengok, tak berani cakap ni. Betul-betul, geram betul dia. Betul-betul menyusahkan rakyat. Kemudian Lembaga Hasil Dalam Negeri pula, anda semua fikirlah, bila rakyat mengemukakan permohonan, kenapa ditolak? Bulan Januari 2023. Ini dia kata, betul-betul lah. Betul-betul punya kerajaan lah. Dia tak faham lah, dia kata. Lembaga Hasil Dalam Negeri juga kerajaan ni. Mereka dah minta macam-macam. Nombor akaun bank lah, salinan kad pengenalan lah. Tapi, kenapa tidak diluluskan? Patutnya mereka boleh track, boleh ikuti bagaimana dalam akaun wang,
Malahan, jangan lupa saudara, 40,000 syarikat. 40,000 syarikat kontraktor Bumi Putra. Bungkus, gulung tikar. Takkan kita pun tak faham. Rakyat yang terhimpit dengan kemiskinan sekarang ni. Betul, dulu sebelum nak raya dulu okeylah, dapatlah pengeluaran daripada kumpulan wang semalam kerja. Sekarang dah habis. Ni nak menghadapi pula ni sekarang ni Raya Aidiladha. Bukan itu saja. Menghadap 1 Julai. Orang nak hidup lah, brother. Bukan apa nak hidup. Bukan nak senang lenang. Fikirlah. Bila orang minta permohonan tu, sebab mereka tak ada wang dah. Mereka sanggup untuk masuk dalam internet, minta. Nak nama, bagi nama. Dengan penuh harapan. Anda jangan lupa, anda mengecewakan harapan rakyat. Anda berdosa. Anda bukan hanya mengecewakan harapan rakyat saja. Anda mengecewakan harapan sebuah keluarga yang amat memerlukan. Bagaimana dengan OKU, bagaimana orang yang dah jatuh muflis, ramai saudara. Saya tak sanggup lah saudara. Aisyah, tabah sungguh muka. Saya tak tahulah macam mana. Saya boleh katakan tak mampulah saya nak melontarkan kenyataan ini saudara. Dan saya kata, bertubi-tubi sekarang ni UMNO kena serang. Terima kasihlah Pak Mai. Dan memanglah kita tahu. Sebab itu menteri orang yang bertanggungjawab pengurusi kononnya Majlis Pemulihan Negara ini Tan Sri Muhyiddin. Apa yang dipulihkannya? Apa yang nampak ini keadaan sekarang? Dengan isu FGB, kerajaan sekarang ni saudara jangan lupa dipimpin oleh PBM, PAS, GPS, GPRS dan Barisan Nasional. Setiap daripada MP ni semua itu ada kementerian masing-masing. Mereka bertanggungjawab. Tapi kenapa menteri-menteri lain tak kena? Kenapa menteri daripada Parti Pribumi tak kena? Yang kena maki menteri daripada UMNO. Memanglah bertubilah Natalinggi kena, bertubilah ini Rona Kandi kena, tapi macam mana yang lain? Serangan sekarang ni dihalakan kepada Datuk Ismail Sabri. Takkan beliau tak boleh berjangka sebagai orang politik yang veteran, yang masak, bergelar Perdana Menteri, penasihat-penasihat di mana, kenapa tak boleh nasihatkan? Ini bahaya ni. Betul, kita tahu negara dalam keadaan susah. Carilah elemen lain. Jangan kita tarik, kita rentap subsidi itu. Ini soal kehidupan rakyat. Boleh naikkan cukai yang lain. Macam kata Dr. Najib. Cukai, ekspor, naikkan. Tak ada masalah. Saudara, tadi saya berbual dengan Setiausaha Agung UMNO. Saya sempat pergi ke pejabat tingkat 38, berbual dengan beliau. Dia kata, apa pandangan anda? Saya kata pandangannya satu saja. Rakyat tidak redha apa yang milik mereka diambil. Apabila kerajaan menaikkan cukai. Kalau tu nak buat sebut sistem cukai GST. Sebut cukai saja, rakyat memang marah. Tapi yang mereka tunggu, apa yang kerajaan bagi. Rakyat menunggu. Kerana dalam keadaan yang susah sekarang ni. Sekarang ini bukan main-main ni. Anda mengutip cukai, cukailah orang kaya. Tak ada masalah. Ekspor kita, minyak yang kita sekarang ni harga minyak, pasaran dunia, ada kenaikan. Cukailah. Rakyat tak ada rasa pun. Tapi jangan dicukai rakyat. Dan jangan ditarik apa yang milik rakyat. Jadi sekarang ni, Saudara Hamid Wahab dia kata, Mak Ain ni dah jadi orang PN ke Perikatan Nasional? Wayang saja sokong UMNO. Saya tak tahu. Akhirnya beliau mengundang persepsi yang cukup negatif. Saya kadang-kadang ada kalanya saya bersimpati. Tapi dalam simpati saya marah juga. Takkan sebegitu pemikirannya bagaimana orang keliling. Saya amat berterima kasih kalau Yang Amat Perdana Menteri berani membuat tindakan. Saya dengan ini mengumumkan apa yang kerajaan nak buat, iaitu untuk penarikan subsidi dibatalkan. Jadi dikekalkanlah subsidi. Subsidi barang makanan. Bukan subsidi beli kereta. Yang kita tahu kereta pun katanya 10 tahun je lah apa semua. Bukan. Bukan subsidi untuk beli rumah. Ni tak lama lagi naik pula tarif elektrik. Sesemuanya menyusahkan rakyat. Carilah keputusan atau pengumuman yang melegakan rakyat. Tak boleh ke? Jangan sentuh sesuatu yang berhubung kait dengan makanan rakyat. Nak naik cukai baju ke, cukai tayar ke, cukai naiklah. Saya doktor dah pesan, jangan kuat-kuat dia kata.
Pak Cu kata harga sawit dah jatuh merudum. Ini keadaan. Dalam keadaan harga sawit jatuh merudum, FGB pula nak naikkan apa ini dia punya allowance. Saya ni tak tahulah lepas ni kan cek ni apa saya punya temperature ni denyut darah mungkin meningkatlah. Doktor kata jangan cakap kuat-kuat ni. Tapi tak boleh lah, saya tak boleh tahan. Dada ni bengkak. Tabakar, brother. Bila tengok keadaan begini. Yang kita minta tak ada lain. Sesuatu yang menyentuh tentang kepentingan rakyat. Jangan disentuh. Itu saja. Kalau boleh berilah kelegaan. Kerana sekarang ni, mana punya jumlah pekerjaan yang dijanjikan. Kita nak minta supaya gaji peningkatan daripada 1,200 kepada 1,500 gaji minimum pun bertolak-tolak. Sedangkan harga barang tu mencana. Kita mintalah supaya pimpinan negara memikirkan soal aspek kehidupan. Tak usah fikirlah kita nak jadi negara teknologi maju yang ketika. Tak payah dah. Dah jauh ketinggalan dah. Pastikan rakyat kita senang. Saudara Brodin, dia kata UMNO realistik lah, berpijak lah, dia nyata. Memang semua sekarang ni. Nah, tadi bila saya berborak dengan Susah Agung, dia pun nampak gayanya, dia geleng kepala, dia kata, ini bukan keadaan yang baik. Saya kata memang tak baik. Orang akan serang UMNO kerana Perdana Menteri datang daripada UMNO. Sepatutnya saya kata bahawa top 5 ni kena panggil segera. Datuk Seri Presiden. Datuk Tomat Timbalan Presiden dan ahli Majlis Tinggi yang lain segera minta supaya Yang Amat Berhormat hadir dalam mesyuarat tergempar. UMNO, Majlis Tinggi kena membincangkan. Ini soal rakyat. Ini bukan main-main. Sebab tempoh je dah waktunya hari ini 23 bulan. 1 bulan Julai. Kita rakyat akan bersyukur, berterima kasih seandainya hasrat untuk menarik subsidi ini jangan diteruskan. Subsidi makanan. Bukan, macam saya kata, bukan subsidi beli kasut, bukan subsidi baju-baju jenama. Orang nak pakai Ferragamo lah, kasut balik lah. Itu bukan. Rakyat dah tak fikir dah nak bergaya dengan baju, dengan fashion. Tanda dah. Rakyat dah sanggup berlenggeng, saudara. Tak boleh saudara Muhammad Zaki nak pecat mana boleh. Pecat sebagai ahli UMNO je lah. Tapi ini perlu dipanggil. UMNO tak boleh nak pecat begitu saja. Beliau mesti memberi penjelasan. Sebab saya pun tak tahulah pakar-pakar yang berada, yang saya kata orang keliling kelalang ni. Apa sebenarnya? Apa sebenarnya agenda anda? Apakah anda mau melingkupkan Perdana Menteri? Ya keadaan sekarang ni saya mengharapkanlah. Letihlah saya. Kita baru nak lega nak bercerita pasal kemungkinan pilihan raya. Kita tengok parti-parti pembangkang berantakan. Ada cahaya. Ada sedikit cahaya. Sekarang ni malap saya. Dengan penarikan subsidi ini, saya cakap, saya terus terang, malap. Malahan warga di Felda juga, dulu kita merasakan bahawa pilihan raya yang pilihan raya ke-14, 2018 dulu, sebanyak 36 kawasan parlimen yang majoriti pengundi datang daripada warga Felda. Tapi sekarang ni mereka akan kembali pada UMNO Barisan Nasional. Dengan adanya cerita hari ini, saya yakin mereka pun give up. Akhirnya sekarang, saya cakap terus terang saja, yang paling beruntung, yang sekarang ni peluk tubuh dengan penuh senyuman. Saya rasalah, saya yakinlah, orang yang paling tersenyum panjang apabila Datuk Ismail Sabri membuat pengumuman penarikan tentang subsidi ini dan hanya sekadar memberi RM100 dan RM50 untuk pemberian bantuan keluarga Malaysia yang sukar untuk didapati dan rakyat susah nak dapat ni, orang yang paling seronok sekarang ni tidak lain tak bukan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama dengan Rafizi, saya lihat sendiri, Siti Aisyah pun dah mula tetap malam. Mereka ketawa sebab pastinya rakyat akan kembali menyokong mereka. Ini bahaya untuk UMNO Barisan Nasional. Tapi mungkinlah mereka tak sayang pada parti. Saya orang parti. Saya. Saya tubiklah dari mulutmu. Kerajaan gagal. Aduh, saya nak kata pun memanglah. Tapi
Ini katanya kifarat. Saudara Abdul Aziz, kifarah dari sumpah Datuk Seri Najib. Saya tak tahulah, saudara. Saya kadang-kadang ini saya kata, I cannot brain lah bila berlaku begini. Sudahlah begitu. Saya melihat pula ni. Ini kiriman saudara Syabri Embun. Saudara. Syabri Embun dia kata, ini Majlis Perunding Melayu. Mereka, anggota Majlis Perunding Melayu memandang serius terhadap apa yang sedang berlaku di Kelantan. Dia kata, tunggulah katanya. Kami dari Majlis Perunding Melayu insya-Allah akan turun ke Kelantan, meninjau dan turun di lapangan untuk melihat sendiri bagaimana kezaliman yang tidak berarti perut pada rakyatnya sendiri. Itu tulisan saudara Syabri Embun. Kerana kami mendengar taklimat semalam bahawa banyak tanah-tanah reserve land dan hutan-hutan ditebang tanpa kelulusan. Beribu ekar tanah sebesar 5 kali negara Singapura diluluskan. Bapak ada kepincangan. Saya cakap saudara-saudara, walaupun datang daripada Parti Pembangkang, kalau itu kepentingan rakyat, saya kena santuni. Daripada saudara Husam Musa. Dia kata, dari kampung atas Paloh sampai merantau, kesan kerakusan merata-rata. Dia kata, video luahan hati seorang wanita, rumahnya dirobohkan dan tolak di kampung Jalan Atas Paloh, Kota Baru, kini menjadi viral. Kata-kata tepat disertai penghayatan emosi atas kekecewaan adalah penyebab larisnya video sebut. Ini saudara Usyam yang hantar pada saya. Kemudian dia kata, saya sempat menziarahi sebahagian mangsa di tapak kejadian. Kemudian lewat petang, saya mendengar pula keluhan. Benda yang sama di kampung Tok Uban, Sungai Rek, Kuala Kerai, sekitar 105 km dari Atas Paloh. Kebun mereka yang mereka bangunkan, berhampiran kampung mereka yang dulu diluluskan, tapi telah diluluskan kepada syarikat peladangan berdaftar dari Singapura. Pula dah. Ini berlaku. Orang kampung dibayar ganti rugi umum sebanyak RM5 saja. Tanah mereka yang telah berhasil sebahagiannya dimusnahkan dan sebahagian lagi kini menjadi milik ladang baru. Jadi sebagai nasib kedua dan ketiga, keinginan dan impian mereka memiliki kebun di bumi sendiri berkecai. Itu tulisan saudara Usyam. Kemudian dari 2 km dari Jalan Atas Paloh, saya ditemui sebilangan penduduk sekitar Bandar Gua Musang. Yang datang mengadu. Sebaik saya tiba di kampung Sungai Rek, tanah yang mereka usahakan selepas permohonan dibuat 8 tahun lalu, kini diberitakan telah diluluskan kepada sebuah syarikat peladangan yang lain. Modus operandinya sama. Isunya sama. Luas keseluruhan tanah mereka lebih sedikit, dia 300 ekar. Petang Isnin lalu, selepas selesai meninjau Matau Daulah Najah, dengan 43 longgokan balak yang tersita, kami menemui penduduk mangsa terbaru, kebun mereka dirampas dan dibinasakan. Ini kata mungkin kejadian ini paling menyayat hati dan melukakan perasaan. 38 km dari Bandar Gua Musang, melalui jalan raya Gua Musang Jeli, kampung atas bukit merantau, berhampiran dengan Dabung. Antara pengadu ialah Abang D. Kebun sawitnya berusia 4 tahun, baru mengeluarkan hasil, luas terokaan 10 ekar, turut menjadi korban. Ini saudara, bukan nak membantu warga. Mereka, pimpinan dilihat seolah-olah mereka membesarkan tembolok saja. Saya malah nak baca lah saudara. Saya baca begitu, mungkin saya terkesan jiwa saya. Tak mampulah saya nak menitiskan air mata. Doktor dah pesan pada saya, jangan, dia kata. Sebab saya melihat keadaan sekarang ni. Kekacauan, kemelut kehidupan rakyat yang tidak dijaga oleh pemimpin. Waktu kamu nak kuasa, waktu kamu nakkan ini apa jawatan sebagai wakil rakyat, kamu merayu, kamu menyembah rakyat. Bila kamu mendapat jawatan, kamu tak menyantuni rakyat. Malahan dilihat seolah-olah mendera rakyat. Apakah ini yang diminta oleh rakyat saat mereka memberi undi kepada kamu? Saudara, ini kenyataan sebenarnya, saudara. Saya kecewalah bila ada pimpinan yang sebangsa dengan saya. Ini baru kita memerintah, saudara, bukan orang lain. Cukup-cukuplah kita mengalami dulu. Menteri Kewangan pun datang bukan daripada bangsa kita, yang kita menyalak bagai anak agak. Sekarang ni naik Menteri Kewangan yang baru, takkanlah subsidi ditarik, takkan tak boleh fikir. Takkan tak boleh fikir cari apa alternatif. Ini soal rakyat. Jangan disentuh. Sayang katanya. Ke laut lah Barisan Nasional. Kalau gini keadaannya memang ke laut lah. Sebab itu saya katakan, terima kasihlah Perdana Menteri kalau ini sumbangan anda kepada Barisan Nasional. Anda sebagai naib Presiden UMNO. Jangan lupa, carilah jalan sekarang ni.
Yang bila berebut kuasa macam-macam masih lagi tak habis-habis lagi. Sebab sekarang ni saya melihat bukan kehidupan rakyat yang jadi keutamaan mereka. Yang dibincangkan lain tak ada adalah jawatan. Aku nak jadi menteri, aku nak jadi Perdana Menteri, aku nak jadi menteri. Fikirlah sementara ada kuasa yang sementara ini. Sebelum rakyat membuat keputusan dalam pilihan raya akan datang. Santuni kehidupan rakyat. Apa dosa rakyat pada anda? Tolong nyatakan pada kita sekarang ni, apa dosa rakyat kepada anda bergelar pemimpin? Inikah balasan yang anda beri kepada mereka? Setelah mereka meletakkan kepercayaan yang begitu tinggi pada anda. Anda yang berada di anjung kuasa. Yang mampu untuk mencanai. Yang mampu untuk memeta. Yang mampu untuk melaksanakan sesuatu yang terbaik untuk rakyat. Sebagaimana yang anda janjikan sewaktu anda mahukan jawatan. Bila kena ingat, saat bila UMNO Barisan Nasional kalah, anda menjadi pembangkang yang baik. Mengutarakan pandangan-pandangan yang cukup baik. Sekarang ni anda dah jadi kerajaan balik. Walaupun hanya sekadar picisan. Janganlah dengar sangat pandangan daripada parti-parti yang kita tahu musuh kita. Setiap pandangan yang dikemukakan sama ada daripada pemimpin PAS, daripada parti PBM, perlu diperhalusi. Apakah ini pandangan yang benar-benar baik untuk UMNO dan Barisan Nasional? Saat anda berada di anjung kuasa. Sepatut diperhalusi. Ini tak boleh ni. Nak tarik subsidi tak boleh ni. Kena tegur sebagai Perdana Menteri apa yang berlaku di Kelantan. Boleh tegur walaupun kerajaan itu kerajaan PAS. Kerana PAS berada dalam kerajaan hari ini. Boleh bercakap dengan apa ni lebay jadi tu. Ni macam mana ni? Tolonglah ni. Nampak-nampak hari di Kelantan ni teruk ni. Rakyat akan marah ni. Sebab itu saya katakan, dalam suasana sekarang ini, orang yang paling seronok, tepuk tangan, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Confirm kalau ini keadaannya. Sebab rakyat tak ada alternatif. Memanglah orang Melayu takkan undi lah parti DAP. Tapi nak undi pada parti Pejuang, minta maaf lah. Memang hilang orang pertaruhan. Nak berbalik kepada parti Pribumi, minta maaf. Dalam kerajaan sekarang ni pun, paling kup lebih. Dan yang ada menanti sekarang ni adalah Parti Keadilan. Anak-anak muda sudah mula-mula di-explore. Mereka menarik sokongan. Kalau kita tak berwaspada. Dan lagi ditangguh tarikh pilihan raya, lagi menyeksa jiwa. Jadi sekarang ni, saudara Nixon, menteri sekarang ni, seolah-olah tak pedulikan rakyat. Betul. Saudara Sailah Bari nak keluarkan duit daripada Ketua SP. Minta maaf, tak ada. Ini keadaan saya. Rakyat, Saudara Abdullah Daud, rakyat kecewa. Marah. Saya dah kata terbakar hatinya. Aduh. Kita bukanlah. Saya tak tahulah. Memang banyaklah tu minta letak jawatan lah. Tapi Nani dia kata takkanlah PM dicucuk hidung pula. Takkan tak fikir masak-masak. Apa akan berlaku apabila dia menarik subsidi. Betul. Mana? Ya saya hairankan pula benda itu diumumkan oleh Natalinggi sehari dulu. Sehari lepas Natalinggi mengumumkan, besoknya macam saya kata semalam, yang amat buat Perdana Menteri pula mengumumkan. Itu yang saya terkejut. Kita ingatkan kot-kot lah dia nak kata apa yang diumumkan semalam tu kerajaan telah memikirkan semasak-masaknya. Maka kita mempertimbangkan besar kemungkinan kita mengkaji semula. Bolehlah boleh tahan sikit. Ini tidak. Mengesahkan. Lepas itu mengatakan minyak masak bersubsidi ada di pasaran. Sedangkan pergilah tengok di pasaran sekarang. Dan bila dikatakan ada tambahan. Tambahannya RM100. Jangan perbudakan. Jangan bagi gula-gula pada rakyat. Jangan permainkan perasaan rakyat. Saya cakap terang saudara. Saya umur 66 tahun. Sekupang tak rasa. Sejak daripada zaman beradanya apabila daripada zaman kerajaan Perikatan Nasional sampailah saat ini 10 sen pun tak dapat saudara. Duit bantuan itulah, bantuan ini tambah sekarang ni bantuan keluarga Malaysia ke, tak ada. Sebab itu saya berani bercakap. Sebab itu saya alami. Isteri saya masuk dia kata tak adalah. Tak dapatlah. Kenapa? Kerana dulu ada nama syarikat. Dulu-dululah syarikat dah lingkup, dah khulush. Dah khuyup. Berapa ramai syarikat-syarikat orang Melayu sekarang dah ruyup, dah bungkus. Memang kita faham. Kita tidaklah kena nak kata nak blame kerajaan, no. Tapi kita tahu
suasana negara ekonomi yang begitu, ya kita okeylah, kita redha. Mungkin ia dugaan Allah SWT pada kita. Kita terimalah. Kita pernah rasa senang. Tapi janganlah bila nak minta, bila kamu menjanjikan sesuatu, tapi kamu tidak memenuhi dengan memberi alasan yang bukan-bukan. Akhirnya rakyat akan wata'al khuyublah anda nanti. Anak-anak saya pun tahan kata jangan. Memang saya tak boleh lah, geramnya. Tuhan aja yang tahu. Saya rasa lepas ini kan mungkin. Itu hari saya cek dekat doktor 183 pressure saudara. Tak tahu lah, lepas ini kan tak tahu. Jangan saya masuk hospital sudah. Aduh, letih saudara. Letih. Memang letih saudara. Saya minta maaf lah. Malam ini memang saya marah. Saya tidak boleh terima apabila melihat bagaimana ibu tunggal dinafikan. Apabila orang yang muflis dinafikan. OKU dinafikan. Rakyat yang susah disusahkan lagi. Dengan harga barangan yang mencanak-canak naik. Ayam tidak lagi. Pada harga RM9 dah semalam pun dah naik. Hari ini lagi. Apa rakyat nak makan saudara? Saya tidak redha lagi. Janganlah meneguk air mata rakyat saudara. Saya mohonlah agar Yang Amat Perdana Menteri berfikirlah, tariklah semua kembali. Kalau ada boleh berilah. Jangan disentuh sesuatu yang berhubung kait dengan makanan rakyat. Saya mohon sebagai hamba Allah yang sertulen. Saya tidak lain saya minta daripada Yang Amat Perdana Menteri. Bukan saya minta projek berjuta-juta. Nak bagi projek orang lain tu bagilah. Tapi janganlah disentuh sesuatu yang demi untuk kepentingan rakyat. Saudara, sebelum darah saya lagi meningkat-ningkat, saya mohon mengundurkan diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam.